Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, pengajian kitab Musalli. Ini bukan jadual kita ni. Ini saat-saat akhir. Biasa ustaz tak batal saat-saat akhir. Yang sini special. Jemputan saat-saat akhir. Saat akhir apa? Masa azan tu ada di rumah lagi. Yang mana, kat mana berhenti ni? Tak tengok dulu sebelum datang tadi. Yang mana kita yang ke, kalau ikut tanda ni yang ke, ada dua tanda. Dekat-dekat pula tu. Mana satu? Nombor apa? Ada dua tanda tu. Nombor 7 ataupun nombor 8. 7. 7. Betul lah. Kitab Musalli. Kita membahaskan rukun salat yang ke-7 lah. Baru minggu lepas tu 6. Ini yang ke-7. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-7 daripada 13 rukun solat. Daripada 13. Yang ke-7-nya, iaitu sujud. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tuma'ninahnya. Muka surat 32. Jawi muka surat 8. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tuma'ninah sekali lah. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian rukuklah Nabi kata sehingga tuma'ninah. Maksudnya kena ada tuma'ninah. Sujud. Sebelum kita masuk bab sujud dalam solat, kita perasan tak kita sujud sehari semalam 34 kali. Sehari semalam tu 34 kali kita sujud. Maknanya ada 17 rakaat 2 kali, sekurang-kurangnya 34 kali. Kalau kita buat solat sunat, lebih lagi daripada 34 kali. Maknanya setiap hari seseorang wajib fardu sujud sekurang-kurang 34. Siapa tak sujud 34 kali sehari, berdosa. Maknanya tak solat lah. Termasuk berdosa tak solat lah tu. Sebab dia mesti 34. Sebab sujud ni besar. Sujud ni satu perbuatan solat yang paling banyak melibatkan anggota. Paling banyak melibatkan anggota badan. Sujud lah. Dan dia rukun solat yang paling besar. Jadi banyak anggota yang guna. Kalau kita tengok berdiri, guna 2 anggota, iaitu kaki. Kaki 2 kaki, tapak kaki tu kan 2. Ketika rukuk, masih lagi 2 kaki. Ketika duduk tahiyat, lutut, lepas tu ada kaki sikit gitu.
Tapi kalau sujud paling banyak, kepala, dua tangan, dua lutut, dua kaki. 7. Ada 7 anggota. Maknanya dalam solat kita, dalam rukun yang 13, yang paling banyak melibatkan anggota adalah sujud. Maka dia adalah nombor 1 lah. Dia adalah nombor 1. Rukun nombor 1. Sebab dia paling banyak. 1. Dan sujud juga adalah satu perbuatan yang semata-mata ibadah tu kerana Allah. Sujud je kerana Allah. Dia tak sama dengan berdiri. Berdiri ada kerana Allah, ada bukan kerana Allah. Ada. Berdiri saja berdiri. Saja-saja kita berdiri beratur nak beli makanan, berdiri. Berdiri. Jadi berdiri kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tak ibadah. Bergantung dia berdiri tu kerana apa, dia buat apa, berdiri tu kerana apa. Kalau berdiri dia dengan niat untuk sembahyang, baru jadi ibadah. Kalau berdiri itu saja-saja tanpa niat apa-apa, dia jadi berdiri saja, tak ambil dah, berdiri saja. Macam tu juga dengan duduk. Duduk pun sama. Duduk ni, kalau duduk saja-saja tanpa niat apa-apa, duduk, tak dapat pahala, duduk saja. Tapi kalau duduk tu daripada awalnya ada niat, iaitu nak solat, maka duduk tadi jadi duduk ibadah. Duduk tu jadi duduk ibadah. Jadi kita dapat itu berdiri dan duduk. Macam tu berbeza dengan sujud. Sujud dia tak ada sujud tidak ibadah, dia tak ada. Dia kalau sujud je automatik ibadah. Dia tak macam berdiri dengan duduk. Main dam duduk, tapi ibadah ke? Tak ibadah. Tapi sujud tak boleh. Bila sujud je automatik ibadah. Sekarang ni tu sujud tak boleh suka-suka. Kalau anak-anak kita yang kecil-kecil ni tiba-tiba duduk menonggeng gitu sujud tu, kalau boleh jangan. Kalau budak-budak umur 5-6 tahun tak apa lagi kot. Yang dah 7-8 tahun, yang dah reti sikit ni, kalau dia saja-saja duduk macam sujud tu lah, jangan bagi dia. Sebab sujud dia tak boleh saja-saja. Dia tak macam berdiri dengan duduk. Jika sujud saja-saja berdosa. Kata, oh sujud kan bagus, saja nak sujud, sujud saja berdosa. Mazhab Syafi'i berdosa. Ya. Kalau sujud kat pandang bola, sungguh kat tu. Begini, ada sujud yang kita nampak dia macam bukan semayang, tapi masih lagi rupa semayang. Istilah yang dia panggil ada 2 sujud, iaitu sujud syukur, satu lagi sujud tilawah. Sujud tilawah ni dalam Quran ada 14 tempat, 15 tempat yang ada gambar kubah tu kan. Bila baca ayat tu di luar semayang ni, luar semayang yang kita baca pagi Jumaat tu, ni baca luar semayang. Bila kita baca luar semayang, kita disunatkan sujud. Itu dia panggil sujud tilawah. Pada mazhab Syafi'i dia tak boleh sujud juga, walaupun baca ayat tadi, tengah baca Quran ni, tengok ada kubah ni, kubah tu, ni sunat sujud ni, dia tak boleh sujud terus. Mazhab Syafi'i dia kena berdiri, Allahu Akbar, sujud, duduk, salam. Macam semayang juga, tapi tak ada rukuk, tak ada intidal lah. Satu lagi sujud, ringkas-ringkas je lah bab tu. Satu lagi sujud, sujud syukur dia panggil. Bila kita dapat satu nikmat yang jarang-jarang dapat, disunatkan sujud syukur. Ataupun kita terlepas daripada bala yang bala besar, bukan tak ada batu, Allah nasib baik tak tersepak batu, sujud syukur tak ada. Tu nikmat kecil, nikmat besar. Contohnya rumah terbakar, rumah kita tak terbakar, gitu besar kan. Accident, kereta rosak, orangnya tak rosak, orangnya okey, maka terelak daripada bala, maka disunatkan sujud. Nama sujud tu sujud syukur. Okey, sujud syukur mazhab Syafi'i sama juga, tak boleh terus sujud. Dia kena takbir Allahu Akbar, niat nak sujud, terus sujud, duduk, lepas tu salam. Masuk bab tu nanti kita akan bahas, hadir dalam tu belakang. Jadi yang soalan tadi dia kata, habis yang sujud apa, jaringkan gol kan, gol pertama, dia nikmat ataupun dia terlepas daripada bala, ataupun dia adalah satu nikmat yang besar. Jarang-jarang sumbat gol. Dia kata, sekejap, sabar dulu. Nikmat tadi tu nikmat yang dia i'tiraf syarak. Syarak kata main bola tu apa hukum dia? Bersukan ya, sihat sunat, tapi main bola harus saja. Jadi bila gol tak ada nikmat pun, tak ada terlepas bala pun. Okey. Tapi katalah nak sujud juga, nak buat mana dia kata itu nikmat. Macam mana? Sebab apa? Menang dapat berapa ribu tu. Contoh, nikmatlah juga.
Nak sujud juga. Pada mazhab Syafi'i, dia tak boleh sujud macam mana yang selalu tengok dalam TV. Go, pakat-pakat, tindih dia. Dia sujud pakat-pakat tindih dia. Sebab seronok. Tak, hukumnya haram. Kerana apa? Dia kena, pertama, dia kena macam sembahyang. Sebab saya sebut dah awal-awal tadi. Sujud, dia tak ada sujud saja-saja. Dia sujud mesti sembahyang. Bila sebut sujud ni mesti dalam sembahyang, dia tak boleh sujud saja-saja. Dia kena ikut peraturan sembahyang. Peraturan sembahyang menghadap kiblat. Suci pada hadas kecil, ada wuduk. Suci pada hadas besar, mandi wajib. Menghadap kiblat, apa lagi? Suci pada najis. Semua-semua. Soalannya, yang main bola tu, macam mana? Dah lah seluar pendek. Dah setengah aurat dah. Mazhab Syafi'i tak boleh hukumnya haram. Habis kalau pernah tengok perlawanan luar negara, orang Afrika ke apa, mazhab Maliki boleh. Mungkin dia mazhab Maliki. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali tak ada masalah. Kalau nak sujud syukur, sujud macam tu, tak ada wuduk pun tak apa. Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab tu kita bahas mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi hukumnya haram. Tak boleh. Hukumnya haram. Malah bukan tu aja. Bukan tu aja. Hukumnya haram tu bukan sujud saja-saja haram. Sujud saja-saja haram. Sujud kalau macam menang pertandingan ke, menang lawak-lawak, menang ke, dapat 100,000 ke, tak boleh juga. Tak diterima syarak. Kerana apa hukum buat bagi orang gelak? Apa hukum nyanyi? Apa hukum bergelek? Semua tu harus, silap-silap boleh jadi makruh, silap-silap boleh jadi haram, bergantung pada keadaan. Menyanyi pun harus. Malah boleh jadi sunat nyanyi. Masa nak menyanyi ni apa? Menyanyi ni mengalunkan suara. Tu alat nyanyi. Ketika nak perang, sunat nyanyi. Nyanyi itulah, nyanyi yang nyanyilah juga. Oh, jadi semangat. Nyanyi. Jadi sunat. Nyanyi yang entah apa-apa ni, harus. Nyanyi dengan nyanyian sampai sembahyang lambat, tapi sembahyang lagi. Tak buat kerja lain. Makruh. Lara. Nyanyi tu perempuan. Nyanyi suara sedap lah tu. Orang lelaki dengar. Jadi haram. Dia tengok keadaan. Jadi tiba-tiba menang penyanyian, menang berenang pakai macam mana? Sujud lagi. Syukur dapat berapa puluh ribu. Tak boleh, hukumnya haram. Sebab perbuatan tu dah haram. Sebab sujud terima nikmat. Nikmat apa benda ni buat kerja haram gitu. Begitulah yang lain. Cuma kalau lah ianya tak haram, apa-apa perkara tu tak haram, dan dia sujud juga, mazhab lain dibenarkan. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali dia benar. Iaitu sujud saja, sujud syukur. Walaupun kalau kata, kepala lutut dia nampak tak tutup aurat. Pada mazhab Maliki, kat situ bukan aurat lagi. Dia tak ada wuduk. Pada mazhab Maliki, wuduk sunat, tak wajib. Dalam sujud tadi tu. Jadi kalau kita, tak boleh lah sepatutnya. Kita tak boleh lah. Secara umumnya kita kata tak boleh lah gitu. Sebab bila sujud aja, automatik sembahyang. Dia tak ada sujud yang saja-saja, tak ada. Malah kalau nak sujud pun wajib sempurnakan syarat-syarat sah sembahyang. Apa syarat sah? Tengok tu. Menghadap kiblat, menutup aurat, yang kita dah mengaji sebelum ni lah. Suci hadas kecil, suci hadas besar, suci pada najis. Tu je lah. Ada lagi? Tu je. Jadi sujud. Kerana sujud ni paling besar. Sujud ni paling besar. Perbuatan yang semata-mata ibadah kerana Allah. Kerana tu ditolak sembahyang hajat yang lepas tahiyat akhir, salam dia sujud. Perasan tak? Pernah ingat? Pernah tengok? Biasa orang buat solat hajat, sujud terakhir tu lama sikit. Ada yang tak sujud terakhir lama pun, nanti dia doa tu lama. Boleh je mana-mana pun. Tapi pernah tengok tak? Dia sujud, lepas tu dia duduk, dia tahiyat, lepas salam baru sujud balik. Biasa nak periksa buat gitu. Sebahagian besar ulama tolak. Tak boleh. Sebab dah salam dah. Sujud apa nama ni? Sujud ada 4. Ni sujud apa nama? Sujud apa? Lepas salam, sujud tu. Sujud apa? Sujud ada 4. Namanya sujud syukur? Bukan. Sebab doa macam-macam tu syukur. Sujud tilawah, baca Quran ayat sajadah masa bila? Sujud dalam semayang, tak semayang dah salam. Sujud sahwi bendanya sekali. Apa sujud? Tak ada. Sebab tu ulama tolak. Ada kata haram.
Tapi kalau kita tengok memang adalah dia amalkan begitu. Sujud selepas salam. Biasanya ketika nak periksa. Sujud ni besar, sujud ni besar. Malah dengan sujud boleh jadi kafir. Jika sujud dekat makhluk dengan niat membesarkan dia, niat bukan membesar, niat macam dia Tuhan tu, maka dia jadi kafir. Sedangkan berdiri tak ada, berdiri relax bercakap dengan orang, tak ada hukum, tak ada apa. Duduk bercakap tak ada apa. Tapi kalau sujud tak boleh orang. Kalau sujud, kita pernah dalam beberapa bulan lepas, dia kahwin, dia perempuan. Dia perempuan lelaki. Dia perempuan. Dia kahwin dengan satu agama, satu bangsa lain yang agama lain lah. Tapi lelaki tu masuk Islam. Yang jenis sujud dekat mak bapak ni. Agama apa dah? Bangsa apa? Sing kan? Okay. Dia sujud. Jadi bila dia tu perempuan, lelaki dia baru masuk Islam. Masuk Islam sebab nak kahwin lah. Di Malaysia tak apalah. Bila jumpa mak bapaknya, laki dia tak sempat belajar agaknya. Sujud lah. Sujud mak bapak. Mak bapak mentua. Perempuan ni tak tahu nak buat apa. Sujud juga. Sebab macam mana? Padahal dia Islam. Patut dia bimbing laki dia. Ini tak diikut pula laki dia. Ramai orang cakap kafir. Tak, belum lagi. Belum tentu. Belum. Kerana dia bukan membesarkan sebagai Tuhan. Dia cuma ikut adat untuk sujud. Maka haram tu mungkin ada. Haram tu tak jauh lah. Tak jauh daripada haram. Kerana sujud manusia. Sebab tu sangat tidak digalakkan lelaki kafir dah masuk Islam kahwin dengan perempuan Islam. Sangat tak digalakkan. Tapi kalau lelaki Islam, perempuan tu kafir kemudian masuk Islam kahwin, sangat bagus. Kalau sangat bagus. Tapi kita tengok itulah, kadang-kadang ada perempuan tu Islam, laki. Jadi sebab dia akan cenderung nak ikut laki dia. Dia macam mana baik sekalipun, macam mana baik perempuan pakai niqab, pakai apa baik sekalipun, dia akhir sekali tak, kali-kali dia akan berkurang sebab laki, suami dia. Malah kalau ketika nak berkahwin, tahu tak boleh kahwin dengan bukan Islam? Dalam syariat kita boleh kahwin dengan bukan Islam. Dia panggil apa? Kafir kitab, ahli kitab, ataupun kafir kitabi, ataupun ahli kitab. Dia bukan Islam, tapi dia berpegang dengan Taurat ataupun Injil yang asal, yang ortodok, bukan yang Protestan ni, yang Tok Imam, Tok Bila pakai joget tu kan. Kan nyonyo joget kan. Wah. Siap bawa keranda pun siap joget-joget lagi. Saya tengok tu. Tak, itu Protestan, tu yang baru. Yang kulit hitam lah. Tiba-tiba Jesus jadi orang kulit hitam. Pening. Macam mana macam tu? Bani Israel boleh jadi kulit hitam macam tu. Tapi semua tu yang baru Protestan. Ni yang ortodok ni, yang pakai kepiah kecil. Lebih kurang sama. Dia ada jubah dia, tapi lain lah sikit. Dia ada jubah dia, lepas tu ada ikat kat sini. Dia lebih kurang janggut. Protestan ni licin lah. Yang tu, jadi istilah dia panggil ahli kitab. Ahli kitab boleh kahwin dengan Islam, walaupun dia tak masuk Islam, dengan syarat lelaki Islam, perempuan ahli kitab. Kalau lelaki ahli kitab, perempuan Islam, tak boleh. Ni tak boleh, tak sah kahwin, tak boleh kahwin. Jadi kalau dia masuk Islam, tak digalakkan pula kahwin perempuan tu Islam, laki dia kafir baru masuk Islam, tak galak. Sebab tapi dia masuk Islam, sebab tu tak boleh kata haram, tak boleh kata tak sah, sebab dia dah masuk Islam. Tapi kalau tak masuk Islam, ahli kitab, boleh kahwin. Tapi kalau lelaki tu yang ahli kitab, tak boleh kahwin. Macam-macam hukum bab ni. Sebab saya dah lama dah, rasanya 20 tahun lepas baca, ataupun belajar lebih lah, 20 lebih, 30 kot, 30 tahun ataupun 28 tahun lepas mengaji bab ni. Lepas tu tak belek-belek dah. Dalam bab tu banyak sangat hukum hakam yang kita tak terfikir. Contohnya kan, kalau kahwin dengan ahli kitab, dia ada mandi wajib tak? Dia mana ada mandi wajib? Macam mana? Kalau perempuan tu, saya ingat sikit-sikit lah, 2-3 perkara ingat. Perempuan tu ahli kitab, lelaki Islam, boleh kahwin kan? Kemudian dia haid, kering pada haid, sebelum bersetubuh wajib mandi. Macam mana nak mandi? Dia ahli kitab, dia niat mandi pun tak sah, sebab dia tak Islam. Syarat sah niat adalah Islam.
Maka laki dia mandikan dia dengan niat laki dia niat aku mandikan. Oh, panjang cerita. Tapi memang menarik lah. Tapi kena khatam dulu lah bab-bab ni. Cerita ahli kitab. Bakso berak tak khatam tak guna ke? Itu lah. Kena khatam lah bab ni dulu. Tapi itulah. Ada lah. Ada. Memang ada hukum tu. Memang ada hukum. Ahli kitab. Cuma soalan lagi. Ada tak sekarang ahli kitab? Tak ada lah. Kalau ada pun pendapat sangat dhaif. Itu pun dekat Mekah, Madinah, Mesir. Itu pun macam nak tahu, macam tak berapa nak ahli kitab tengok gitulah. Cuma adalah orang kata tak boleh kata gitu. Ada lagi tapi tak ramai dah. Kat mana? Dekat Mekah, Madinah ada lagi dan dekat Mesir ada lagi. Katanya. Tak pernah jumpa lagi ahli kitab. Tapi lebih baik selamat tolak terus, tak ada terus. Sebab apa? Ahli kitab sembelih boleh makan. Sembelihan dia. Kalau orang kafir sembelih, aku ahli kitab macam mana nak makan tak? Kan jadi masalah. Baik tolak terus. Ahli kitab ni dia pegang dengan Taurat dan Injil, tapi dia tak nak terima Nabi. Sebab Nabi ni daripada Bani Arab, dia daripada Bani Israel. Dia tahu, dia tahu Nabi tu betul, tapi dia tak nak syahadah. Dan dia tak memusuhi orang Islam. Besar ni sujud ni. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila disuruh malaikat untuk sujud pada Adam, pada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, iblis dia tak sujud, aba wastakbara, dia takabur, belagak. Dan dia engkar. Wa kana minal kafirin, dia jadi orang-orang yang kafir. Kenapa perkara ni besar? Kerana satu-satunya keadaan yang makhluk boleh sujud kat makhluk. Jika kita mengambil pendapat ulama mufassirin yang mengatakan sujud tu sujud betul. Sujud betul. Ada dua pendapat. Satu bukan sujud betul. Bukan sujud, dia panggil hormat. Tunduk hormat. Respect. Tapi pendapat yang masyhur adalah sujud betul. Sujud betul. Satu-satunya keadaan yang sujud makhluk dengan makhluk. Wajib. Wajib sujud makhluk. Satu. Ni wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Sebab apa jadi wajib sujud? Sebab Allah suruh. Bila Allah suruh kan jadi wajib. Tapi sekali tu aja. Sekali tu aja. Sujud. Siapa yang tak nak sujud? Illa iblis. Yang tak sujud ni iblis. Jadi boleh kita kata, tak boleh kata orang tak sembahyang tu iblis. Cuma perangai iblis boleh lah. Iblis kan tak nak sujud. Perangai. Sebab dalam sembahyang tu ada sujud. Ketika berdiri, qiyam, ada bacaan yang wajib, iaitu Fatihah. Ketika duduk tahiyat akhir, ada bacaan yang wajib, iaitu tahiyat. Ketika sujud tak ada baca apa-apa. Maknanya berdiri, nak kata berdiri tu ibadah, kena baca Fatihah. Dengan maksud sedang sembahyang lah. Ketika duduk, nak kata duduk tu ibadah, kena baca tahiyat. Dengan maksud sembahyang lah. Nak sujud tak payah, sujud aja dah ibadah dah. Walaupun tak baca subhana rabbiyal a'la, tetap ibadah juga. Kelebihan lah, kelebihan. Sambung sikit. Dan sujud ketika sembahyang 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah. Mesti ada tamakninah. Tamakninah ni macam mana boleh jadi tamakninah? Macam mana boleh jadi ada tamakninah dan sujud tu 2 kali? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj, Nabi Isra, Nabi Mi'raj, ketika Nabi naik langit pertama sampai langit ke-7, macam-macam peristiwa yang ada. Antaranya Nabi melihat malaikat tengah solat. Mudah kata solat cara dia. Ada yang tengah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya Jibril, wahai Jibril, diorang tengah buat apa? Diorang tengah sembahyang cara mereka. Berapa lama dah ni? Sejak aku sedar, kata Jibril. Sejak aku ingat aku ni aku. Sebab malaikat dia tak ada beranak, lepas tu kecil makin besar tak ada. Malaikat kan cahaya. Dia jadi macam fotostat gitu. Pop gitu. Macam mana cakap? Terus besar. Mana ada? Macam mana juga jin. Jin malaikat dia mana ada kecil macam kita. Kita kecil dulu, tak reti apa, makin pandai makin besar. Jin buat daripada api. Malaikat buat daripada nur. Cahaya. Jadi samalah macam api kita ambil kan. Kita ambil api, pop, kan dia jadi macam fotostat. Jadi macam 2. Dia bukan api tu kecil besar. Tak. Kita ambil je kertas, kita letak je. Pop. Terus dia jadi macam
terbahagi dua terus. Macam tu juga cahaya. Cahaya lebih-lebih lagi. Jadi bila dicipta terus ada. Sebab tu jin, bila dia, istilah kita panggil apa? Lahir lah kita istilah panggil. Jin tu lahir, terus besar. Lahir-lahir terus besar. Sebab mana ada api, mana boleh api kecil? Api bila dia jadi besar terus kan? Macam mana asal api tu, macam tu lah dia. Ambil, pup, pup. Dia terus besar. Terus mukallaf terus. Bila kau lahir? Aku lahir baru 3 minit. Wajib semayang, wajib solat asal zuhur. Wajib kalau jin Islam. Tutup aurat. Baru lahir 2 saat. Tutup aurat dah kalau perempuan. Jin perempuan. Dia bukan kena tunggu daripada kecil, tunggu mukallaf, tunggu mumayyiz, tunggu balik. Tak ada. Itu jin. Malaikat bezalah. Malaikat ni lebih hebat daripada jin lagi. Macam tu lah. Itu ada. Jadi kata Jibril, sejak aku ingat aku ada. Betul ayat dia gitu. Kalau kita manusia, kita kata apa? Jak kecil lagi. Daripada aku kecil lagi. Aku dah tengok. Tapi malaikat tak ada kata sejak kecil. Dia tak kecil. Jadi dia kata apa? Sejak aku ni ada. Sejak aku ni ingat. Itulah. Sejak aku ingat aku ni ada. Macam tu ayat dia. Dia dah Allahu Akbar dah. Pergi lagi. Tengok pula. Berdiri je. Macam ni. Susun dekat langit yang seterusnya. Tanya buat apa ni? Diorang tengah sembahyang. Berapa lama duduk macam ni? Sejak aku ada. Sejak aku sedar aku ada. Kata Jibril. Maknanya berapa lama tak tahulah. Sejak bila? Macam tu juga jumpa rukuk. Dia tengok straight. Softnya straight. Hebatnya. Hebatnya ibadah malaikat ni dalam hati Nabi. Naik lagi. Kemudian tengok rukuk macam ni. Ni buat apa ni? Semayang cara dia. Berapa lama dah? Sejak aku ada. Macam tu dah. Lamanya. Dah hati dia kata apa? Bagusnya ibadah cara macam ni. Kedudukan ni. Comelnya. Lepas tu berdiri. Lepas tu naik lagi. Sehingga dia jumpa orang sujud. Malaikat semua sujud. Dia tanya. Duk apa ni? Sujud. Setengah ibadah cara dia. Nabi rasa inilah sehebat-hebat ibadah yang semua-semua tadi. Terasa nak bagi salam lah. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Malaikat semua bangun. Waalaikumsalam. Nabi bagi salam. Dia jawab salam. Lepas tu dia sujud balik. Kerana tu kita jadi 2 sujud. Kalau lah Nabi tak bagi salam, kita 1 sujud aja. Jadi syariat pada kita. Jadi 2 sujud. Sebab tu ada 2 kali. Pastinya ada tuma'aninah lah. Sujud dengan tuma'aninah. Dan jikalau ia sujud atas suatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, sudah memadai. Sujud pertama, ketika sujud pada mazhab Syafi'i, dahi wajib terbuka. Ataupun bahasa yang lebih tepat, dahi wajib kena tempat sujud. Dahi pula besar. Mana semua dahi? Tidak. Janji kena dahi walaupun kecil. Tutup semua, plaster semua ni. Sikit je ada kat sini, besar ni. Sujud sah. Janji mana-mana dahi yang dinamakan dahi, tepi ni tak sah, tepi ni. Ni bukan dahi. Dahi yang depan ni lah. Bila kita letak kepala, kena. Itulah dahi. Mana-mana bahagian. Janji kena je lantai, kena je bumi. Sah. Walaupun sikit. Itu dahi. Kalau anggota lain kan 7 tadi. Tangan berlapik tak apa. Makruh hukumnya kalau lelaki. Kalau perempuan tak makruh. Tutup tangan. Maksud tutup lapik. Kepala lutut. Wajib tutup lah. Lelaki perempuan. Kalau tidak terbuka aurat pula. Kaki tu. Kaki. Tutup tak apa. Berlapik tak apa. Pakai stokin ke apa tak apa. Tapi dahi tak boleh. Tangan, lutut, kaki tak ada masalah. Kalau berlapik, dahi ada masalah. Tak sah kalau berlapik. Asalkan sikit pun kena, jadilah. Jadi dengan maksud sah dah. Sunat semua dahi. Sunat. Kalau lah dia kata, okey. Habis kalau berlapik boleh berlapik. Berlapik dengan sejadah tak apa. Yang tak boleh berlapik adalah, dia kata berlapik dengan sesuatu yang ia tanggung. Ataupun dia pakai. Sesuatu yang ia tanggung. Itu tak boleh. Sesuatu yang ia pakai. Itu tak boleh. Jadi kalaulah tertutup tu dengan selendang dia. Ni, ridak. Tak boleh. Sebab dia tanggung. Kan dia tanggung. Tertutup dahi. Semua ni, cerita semua. Kalau ekor ni, serban tak boleh. Kalau orang perempuan, kain dia tu.
kain telekung tu kan, besar kan, tak boleh dengan masuk tak sah. Kalau dia sujud dia kena tarik. Kalau berlapik dengan sejadah tak apa. Malah dia kata kat sini, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun memadai. Serban ni ridak dia panjang sampai jadi kat depan. Dia sujud, adakah sah sujud atas ridak? Sedangkan itu kita panggil pakaian lah dia pakai. Nak kata sah ataupun tidak, tengok dulu. Ketika dia bergerak, kan sembahyang kan kena bergerak. Bergerak tak ridak tu? Jika bergerak, dia sujud atas ridak tu, batal, tak sah. Bukan batal, tak sah sembahyang. Dia kena tarik. Tapi kalau dia bergerak, ridak tu tak bergerak sebab panjang sangat. Oh, panjang tu. Ataupun ekor serban panjang. Sampai ke depan. Buat contoh lah, nak faham kan. Tapi masih dia bergerak, tak bergerak yang tu. Yang bergerak yang sampai sini maka dia sujud atas ekor serban dia tadi. Sah. Ada orang pakai serban tu. Kawan saya ada 2-3 orang. Dia pakai serban panjang. Kenapa panjang? 7 kaki. Panjang dia, serban dia 7 kaki. Tebak besar dia berapa lupa dah. Ni besar. 2 hasta. Mak ni kalau dia lipat gini. Tapi dia pandai buat lah. Dia buat. Saya tanya dia, kenapa? Apa benda? Kain kapan tak atas kepala. Belajar ada lah, mengaji belajar tasawuf, tarikat-tarikat tentu memang ada. Kenapa dia pakai? Sentiasa nak bercakap, ingat atas kepala ni ada kain kapan. Tak lama tengok, tak lama. Bukannya boleh main apa-apalah. Nak buat apa-apa teringat sentiasa. Pernah dia mengajar, tak jadi mengajar. Kita kata, ustaz kenapa tak datang ajar ni? Minta maaf lah, dekat setengah jam tak jadi. Tak jadi. Allah tak jadi. Besar Allah tak jadi. Sampai lengah tangan dia kata. Dah pukul 7 tak sempat dah. Bantal. Sanggup batal kuliah kan tak boleh. Sebab dia kata aku nak sampaikan. Apa yang aku nak sampai ni kadang-kadang kita boleh cakap lebih kurang. Kadang-kadang kita buat cakap lebih kurang. Kalau tak ada benda ni aku tak ingat mati. Allah kata malu kat aku. Malu kat kita. Dia sampai sanggup. Kalau macam tu tak mengajar. Sebab serban tak jadi. Sebab dia nak buat tu tangga dia tu. Payah nak buat tu tangga. Habis kalau yang hanana tu boleh senang. Itu bukan kain kapan tu yang hanana tu kan. Ini yang bukan. Dia ada berapa tangga? 15 ke apa? Sampai 20 lebih tu. Bukan setakat 3. Biasa orang buat 3. 7 tu pun sakit. Tengok-tengok ada. Nak buat 7. Nak pergi cantik. Tiba-tiba tengah-tengah semayang tercabut. Buatlah masalah. Cabut sampai ke depan. Takkan dia nak tolak gitu. Jadi semayang aje lah. Sah ke? Sedangkan itu pakaian dia serban tadi. Dia bergerak. Adakah bergerak kain kat depan tu? Tak bergerak pun. Maka dia sujud. Sah. Tak ada masalah. Sebab yang tak boleh, dia bergerak, pakaian dia tu bergerak. Dan dia sujud atas tu. Jadi kita dapat faham, maknanya, bolehlah sujud atas kain. Kalau orang perempuan, kain telekung orang. Kain telekung dia besar. Masa dia nak turun sujud tu, habis ke tepi. Habis dekat tempat kawan dia sebelah. Kawan dia perlu ke elak untuk sujud? Tak perlu. Sujud je atas kain telekung jiran sebelah. Kata tak boleh sujud atas pakaian. Tak boleh sujud atas pakaian dia. Bukan pakaian orang. Pakaian orang boleh. Sujud aja. Tapi masih dia bangun, terseret lah. Cuma boleh. Sah. Sah. Sebab sebab dia bergerak, kain tu tak bergerak dengan gerakan dia. Habis tu bergerak juga. Bergerak dengan gerakan orang lain. Tak kisah. Tak kisah yang tu. Faham tu hukum. Macam tu juga lengan baju dia. Tak boleh. Kalau ada mana? Morocco mana? Kan dia punya lengan besar. Dia style dia. Pakaian budaya dia. Baju Melayu. Kita baju Melayu kan. Dia pakai budaya dia besar sampai sini. Luas. Jadi bila sujud, nak sujud, benda tu dia besar. Tak boleh tu. Sebab pakaian dia. Tak boleh. Apa lagi? Jadi, rambut. Rambut tak ada masalah. Tak payah dah selak. Hukum makruh. Nak semayang pakailah kepiah. Kepiah tak bawa. Rambut panjang duk jatuh. Setiap kali nak sujud selak. Tak payah selak. Sujud aja. Kenapa? Rambut bila kita sujud dia ke tepi. Kan sikit aja.
Jangan duk selak gitu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apa lagi? Sujud. Itulah. Jadi sujud tu, dahi tu pastikan terbuka. Tak boleh sujud dengan, kalau sejadah tak apa, sebab kita bergerak, sejadah tu tak bergerak. Boleh. Walaupun kita kira macam pakai lah juga, sebab kita pijak atas dia kan, macam pakai lah. Kau semayang pakai sejadah tu kan, pakai, tapi tak apa. Bukan masuk pakai itu. Pakai maksud dia bergerak, ianya bergerak juga. Itu yang tak boleh. Satu lagi, sejadah duduk dekat tapak kaki, dia tak apa. Kalau kau duduk kat bawah tak apa, bawah tapak kaki. Apa lagi? Okey, habis. Ada ke sujud yang batil? Ada. Sujud di atas batu ataupun tanah tertentu. Contohnya golongan Syiah ni, dia ada batu ataupun tanah dia ambil daripada Karbala. Dia sujud atas benda tu. Ketika dia taqiyah je dia tak pakai batu tu. Tapi kebanyakannya dia akan sujud akan pakai batu tu. Maka sujud tu panggil sujud batil. Tak boleh. Tak boleh Syiah tu. Okey. Macam mana kalau ada daun semayang dekat bawah pokok ke apa? Boleh ke? Tak ada sejadah? Boleh. Janji tak ada tak ada najis, semayang lah. Malah semayang atas tanah lebih terasa kehambaan daripada semayang atas sejadah. Cerai buat kali. Sangat terasa, macam hinanya terasa. Sebab kita berasal daripada tanah. Bila kita sentuh tanah tu, dia datang satu aura ke apa ke panggil, power apa nak cakap. Dapat tenaga. Jin dapat tenaga dengan cahaya matahari. Dengan matahari je lah. Dapat kuasa dengan kuat. Kuat dengan matahari. Kita kuat dengan tanah. Tapi kita jarang sentuh tanah. Lepas tu kita kurang power lah kita ni. Tanah. Orang dulu kan jalan kan tak pakai selipar. Allah cipta kaki kita cantik lah. Pakai selalu tak payah pakai selipar. Menyebabkan hebatnya ciptaan tapak kaki ni. Lagi tak pakai selipar, lagi tebal kulit kaki. Jadi selipar tu. Tapi kita dok pakai selipar. Pakai kasut. Menyebabkan kaki kita lah kena sikit aduh dah. Orang dulu kena paku apa cabut tak ada keluar darah lagi. Ni tebal dia punya kulit tu. Mana tak? Dia tak pakai selipar. Dan bila dia begitu, dia sentuh tanah. Kita kadang-kadang dekat pantai pun dok pakai selipar lagi. Dah kat pantai tu akan kena pasir, buka lah. Kita dicipta daripada tanah. Itulah tempat kita nak cari kekuatan kita tu, kekuatan dalaman. Jadi kalau sujud atas tanah, Allah rasa lain. Nanti kita akan kembali ke tanah juga. Kita semayanglah bawah pokok atas tanah. Okey. Kemudian ada daun, contoh. Ada daun. Kita bergerak, daun tu tak bergerak. Maka kita sujud atas daun. Tiba-tiba perpeluh sikit, daun tu lekat. Kita sujud kali kedua tak sah dah. Sebab daun tu dah jadi macam pakaian dah. Sebab kita bergerak, dia bergerak. Jadi macam mana? Nak sujud yang kedua, buang. Jadi teka-teki dululah, saya ingat dulu teka-teki. Sujud atas daun, bukan. Macam mana ke sujud? Sujud kali pertama sah. Sujud kali kedua tak sah. Di tempat yang sama. Rupanya sujud atas daun. Sujud kali pertama sah. Daun tu melekat. Sujud kali kedua tak sah lah. Kalau dia tak buang daun. Sebab daun tu dah bergerak dengan dia bergerak. Habis. Sekurang-kurangnya, macam mana cara sujud? Sekurang-kurang sujud, mengenakan suku daripada dahinya. Kalau dalam kitab-kitab lama, bila sebut setengah, sebahagian, suku, satu makna je. Apa dia? Janji ada, janji kena. Ketika nak wuduk, sapu kepala, menyapu sekurang-kurangnya suku daripada kepala. Kalau kita ambil suku tu 1/4, habislah. Salah faham. Kalau kita ambil sebahagian dengan ambil separuh, salah faham. Kalau maksudnya suku daripada kepala, janji kena je, janji ada. Macam tu juga dalam masalah sujud, mengenakan suku daripada dahi, dengan maksud janji dahi kena lantai.
Sah dah. Okey. Dan suku daripada dua lututnya. Lutut mesti kena lantai. Tapi belapik tak apa. Cuma kena lutut. Tak boleh angkat. Tiba-tiba lutut angkat sebelah. Tak usah. Mesti dua-dua. Tapi suku. Suku tu maksud janji kena. Tapi lutut nak macam mana? Mesti kena. Mana boleh suku dah memang kena semua. Kalau dahi boleh kena suku. Suku tu maksud sedikit. Yang lain tertutup. Okey. Dan dua tapak tangannya. Suku juga. Suku dua tapak tangan. Tapak tangan dan anak jari batinnya. Tu batin ni dalam. Dan yang kena ni tapak tangan ni sunat yang ini. Semua sunat. Wajib janji mana-mana tapak tangan kena. Macam mana nak tahu bahagian mana yang wajib? Yang janji kena sah. Ambil tepung, ambil bedak. Buat gini. Buat sebelah pun tak apalah. Betul buat gini. Gini. Dah. Lepas tu buat gini. Buat gini. Sebab ni tak kena tadi. Buat gini. Okey. Dah. Tapak tangan dah ada tepung putih. Yang putih tu lah nama tapak tangan. Yang putih tu lah semua sunat berada di lantai, di bumi, sunat. Yang wajib mana-mana? Janji yang situ. Mana? Ni ada tak putih? Ada. Jadi satu ni satu sini. Sah dah. Mana? Sini ada. Buat gini. Tepi. Sah dah. Cuma kenapa buat gitu? Saja-saja makruh. Tapi sah. Kalau ada sakit tak makruh. Janji sah. Kena ke tangan. Dua tapak tangan dan anak jarinya, batinnya. Dan perut anak jari dua kakinya. Kaki pula. Kaki ni kata perut anak jari dua kaki kepada tempat sujud. Perasan tak? Dia kata kepada tempat sujud. Apa maksud? Perut anak jari dua kakinya kepada tempat sujud. Kita faham bila kita kata, tapi sebelum ni kita dah bahas dah bab rukuk, kan? Dah bahas dah. Ketika rukuk, sunat mata tengok tempat sujud. Orang salah faham, dia kata tempat sujud tu tempat dahi. Maka dia akan rukuk. Ini pun bukan sah batal ni. Ini kesempurnaan aja. Dia kata Allah habislah sembahyang aku dulu. Tak, ini kesempurnaan saja. Kalau buat pun tak apa, tak batal. Dia salah faham. Dia kata rukuk sunat mata tengok tempat sujud. Maka dia pun buat gini. Sebab apa? Tempat sujud depan. Dia silap faham maksud tempat sujud. Tak apalah. Ambil lah. Katalah tempat sujud tu adalah tempat sujud tu adalah tempat sujud tu adalah tempat kepala kena tu. Katalah gitu. Dia buat lagi ni. Sedangkan salah tu. Katalah, kita ambil lah, betul lah. Habis kalau ni macam mana? Ni. Kenakan perut anak jari dua kaki kepada tempat sujud. Kaki naik atas. Tu. Nampak? Kalau dah salah faham satu, habis salah faham. Ketika rukuk, mata sunat pandang tempat sujud. Dia faham tempat sujud itu adalah kepala, tempat dahi kena. Jadi dia buat gini. Okey, kita terima. Kemudian dia kata kat sini, sekurang-kurang mengenakan untuk sujud pula, sekurang-kurang mengenakan suku daripada dahinya dan suku daripada dua lututnya dan dua tapak tangannya dan anak jari batinnya dan perut anak jari dua kakinya. Ke mana ni? Kepada tempat sujud. Habis sujud kaki-kaki jadi. Dah salah faham. Awal-awal salah faham. Habis tu, ini tempat sujud. Sebenarnya tempat sujud tu maksud apa? Maksud tempat sujud bukan dahi. Maksud tempat sujud adalah masa sujud, apa yang kena, itulah nama tempat sujud. Masa sujud apa yang kena? Tangan kena, ni nama tempat sujud. Lutut nama tempat sujud. Kaki nama tempat sujud. Kepala pun, dahi pun nama tempat sujud. Sebab tempat sujud adalah tempat yang kena badan ketika sujud. Itulah nama tempat sujud. Tak macam mana kita boleh faham tempat sujud tu dahi? Tak faham. Dia kata bukan, kata sunat mata ketika rukuk, sunat mata melihat kepada tempat diletakkan dahinya. Ataupun di tempat sujud, di tempat dahi ketika sujud. Mana ada kata gitu? Yang kata tempat sujud. Ketika kita sembahyang, kita wajib suci badan kita daripada najis. Dekat mana? Dekat badan, tak boleh ada najis. Dekat pakaian, tak boleh ada najis. Satu lagi, kat tempat solat kita tu, tempat sujud. Tempat sujud tu kat mana? Yang mana masa sujud tu berkena, tak boleh ada najis kat situ. Tapi kalau najis ada kat tepi aja. Itu bukan tempat sujud aku, walaupun sebelah bau busuk lagi ada, rasa bau lagi. Tu sebelah ni. Ini bukan tempat sujud.
Aku sujud sini, kena dahi, sini je tempat sujud. Hidung kena, situ je tempat sujud. Tangan kena, situ tempat sujud. Najis duduk sini. Tak ada masalah. Itu maksud tempat sujud. Jadi kaki, perut, anak jari dua kaki kepada tempat sujud. Sekurang-kurangnya mengenakan suku daripada dahinya. Dahi itu adalah tempat sujud. Satu. Dan suku daripada dua lututnya. Dua lututnya letak tempat sujud. Yang selalu kita buat tu lah. Tapak tangan, letak tempat sujud. Lepas tu, perut, anak jari dua kaki letak juga tempat sujud. Betul, kalau salah faham kalau kita rukuk gini. Tak makruh pun tidak. Cuma kesempurnaannya gini. Maknanya kita tengok bawah ni lah. Lebih kurang tempat lutut lutut pun depan ataupun depan sikit kot. Tu kat situ. Lutut lah. Cuma benda kecil kan, sebuah benda kecil je. Jadi kaki tu, perut, anak jari, yang ini perlu diberi penekanan. Sebab orang ketika sujud dia tak nampak kaki, jari kaki kita. Dia boleh nampak kepala, dahi dia boleh nampak, tangan dia nampak, lutut dia boleh nampak. Tapi kaki, jari kaki dia tak nampak. Maka dia akan buat lebih kurang. Okey, syaratnya perut, anak, jari, kaki. Perut, anak, jari ni. Ni kaki. Ni dia punya jari kaki. Ni perut ni perut. Sama juga. Ambil bedak, tabur, pijak. Lepas tu tengok tapak kaki. Tapak kaki tak payah tengok lah, sebab kita nak tengok anak jari tu, yang 5 jari tu. Yang mana kena tepung, kena bedak tadi, itulah perut. Dan itulah kena ketika sujud. Kalau tidak, tak sah sujud. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki sah lagi. Mazhab Syafi'i tak sah dah. Jadi maknanya, nak tak nak kena ni. Sebab dia sini. Kalau macam ni, kaki kita macam ni, jari macam ni, ketika kita pijak bedak tadi, kena tak yang sini? Tak kena. Mana ada orang orang macam ni. Jadi tak sah. Tak sah. Nak tak nak kena gini. Satu pun memadai. Ibu jari ke, tengah ke, tepi ke, yang mana? Janji satu kena. Mana-mana. Jadi oleh kerana ianya tak nampak, orang ambil mudah. Kadang-kadang kaki tu dia letak aja. Macam main letak aja gitu. Macam mana? Kadang-kadang dia semayang depan kita. Kena tegur. Ke nak husnuzon. Mungkin mazhab Maliki nampak rambut kerinting tu. Hitam rambut kerinting mazhab Maliki kot. Gitulah kot. Macam mana? Tapi itulah sujud tu. Hati-hati kat kaki tu. Perut, anak jari, 2 kaki. Pastikan. Sunat 5-5. Sunat 5-5. Wajib mana-mana satu. Jari lipat. Ketika tahiyat akhir, tahiyat awal, ketika duduk di antara 2 sujud, sunat lipat. Tak wajib lipat gitu. Sunat. Tapi ketika duduk di antara 2 sujud, ketika duduk tahiyat akhir ke tahiyat awal ke, nampak elok pula dia lipat. Padahal tu tak wajib. Jatuh macam ni pun tak apa. Tapi ketika sujud, dia main jatuh-jatuh gitu pula. Kadang-kadang dia letak sebelah, penat kot. Dia ambil kaki letak kat sebelah ni, satu tergantung, satu kat bawah. Pelik-pelik lah. Jadi tak boleh, tak sah sembahyang ni, tak sah. Kau dah. Apa lagi bab ni? Jadi kalau kata dulu dah pernah buat, jangan risau. Ianya khilaf ulama. Ya tadi khilaf ulama. Jadi kalau dah buat dulu, berapa buat? Agak-agak kaki tak kena tu, perut, anak jari kaki berapa kali sembahyang? Uish, rasa 20 tahun. Maka taklid je lah mazhab. Pendapat yang kedua, pendapat dhaif mazhab Syafi'i ke, pendapat mazhab Maliki ke. Tapi kalau adalah dalam 20-30 sembahyang, qada sikit aja. Gitulah. Tak nak mudah-mudah sangat. Kalau seseorang tu terpotong, dia ada sikit beza. Terpotong tangan, terpotong kaki. Betul lah. Orang yang terpotong tangan, terpotong kaki pun kena ngaji. Jika seorang itu terpotong tangan ataupun terpotong kaki. Sekarang ni kan kita kan tangan kan jari tadi. Dia terpotong sini. Ni. Macam mana?
Kalau kaki dekat, dia terpotong lah kaki ya. Macam mana? Adakah wajib? Macam mana dah terpotong kaki? Kalau terpotong, wajib letak yang ujung. Terpotong macam ni, wajib letak ujung dia. Letak, wajib. Kaki, wajib letak ujung. Yang mana ada? Yang terpotong nak macam mana? Tapi lah wajib letak ujung, letak saja. Berbeza dengan orang yang lahir dalam keadaan cacat. Tak ada tapak tangan, tak ada tapak kaki. Jari-jari semua tak ada lah. Sunat je letak. Beza tak? Beza. Kalau terpotong, dia mula ada. Kemudian ada aksiden ke apa ke, kecil manis ke apa, terpotong, wajib letak. Baki yang mana ada, baki yang ada, letak. Buat syarat, letak buat syarat. Tapi kalau memang lahir-lahir dah tak ada. Tak ada kaki, tak ada tangan. Maksudnya tak ada tu. Sunat, tak wajib. Tak wajib. Mana lagi? Wih, panjang juga bab ni. Satu lagi ke? Satu lagi lah. Last. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Wajib tekan. Apa maksud wajib tekan? Maksud wajib tekan, letak bebanan tu dekat kepala. Beban. Okey, ada sponge. Kita sujud, sponge tu tak terpenyek, tak sah. Gitulah, senang kita. Jadi maknanya bukan tekan sampai hitam dahi-dahi, genyeh. Bukan. Maksudnya letak dia jangan letak saja. Jangan letak saja. Tambah kalau kapek tempat, kapek baru tak? Baru semua kapek sini tak? Rasa itu dah baru dah datang beberapa tahun lepas. Kalau jenis kapek tebal tu, jangan sekadar letak, tak nak. Dia nak tekan. Maksud tekan tu bukan tekan sungguh, bukan. Okay. Maksudnya macam mana? Ketika sujud, berapa kita ambil persen. Berat badan berapa? 80. Okay. Maknanya berdiri 80 kilo duduk dekat kaki, dekat buku lali kat kaki tu lah. 80 kilo duduk situ. Fokus dia kat situ. Kalau sujud, kita ambil persen, anggaran lah. Berapa persen duduk dekat kaki? Ketika berdiri 100% lah. Ketika sujud berapa persen agak-agak kat kaki? Nak tengok betul ke tak betul? Yang kita duduk sujud sekarang, kita ambil je, letak berapa persen, lebih kurang anggaran. Dekat kaki berapa persen? 20 ke 10? Tak apa. 10 tak apa. Kalau 10 tak sampai, kena tekan kan, kena gini. 10 kot, kena tekan sikit, 10. Berat badan tu 10% kat kaki. Alah, anggar-anggar je, bukan nak tepat-tepat pun. Okey. Kat kaki, kat lutut. Banyak ah. Berapa? 50. Betul 50. Bukan 60, 70. Sebab kalau 50 betul, itulah sujud yang betul. Tapi biasa orang buat bukan gitu. Rasa 70 kat kaki tu. Dekat lutut. Ataupun 60 lah, 60. Tu kebiasaan orang buat. Dah berapa? 70% lah. Tangan? Allah, macam dia lah 10% jugalah. Syarat letak ya. Di kepala, baki dia berapa? 20%. Itu kebanyakan orang buat. 10 kaki, 60 lutut, 10 tangan, 2 tangan tu 10, 20 kepala. Sah dah. Jadi tu. Itulah dia panggil tekan. Tapi yang afdalnya bukan gitu. Afdalnya kaki 10, lutut bukan 60. Lutut 50 ataupun 40 kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat 40, 50. Kita ambil 50 dulu. Tangan 10. Maknanya dah berapa dah? 70. 30 kat dahi. Dekat 70. Ataupun 30 kat dahi. Ataupun 40 dekat dahi. Kalau boleh. Kalau 40 kat dahi maknanya dekat kaki 10, dekat lutut 40. Dekat tangan 10, dekat dahi 40. Ini adalah sujud para sahabat. Orang kata apa benda main puluh je. Tu kena dengar pada awal, jangan main dengan potong-potong. Apa benda ni? Nombor ekor ke apa? Puluh. Itu sujud para sahabat. Itulah sujud para sahabat. 10 kat kaki, 40 dekat lutut, 10 kat tangan, 40 dekat kepala.
Itu afdal. Tapi memadai sekadar 10% dekat kepala pun dah memadai. Dia dah nama tekan dah. Dia tekan dah tu. Cuma afdalnya 40. Macam mana nak bagi? Nak mengalihkan yang kat lutut kepada kat kepala. Kena ada teknik. Mana boleh? Macam mana? Ringankan tangan. Tak, ringankan tangan. Dia pergilah sikit, 5% kot. Sikit lagi. Sikit lah, ringankan tangan. Tapi pergilah, betul lah. Maksud ringankan tangan tu bukan ringankan tangan. Tak tekan. Tangan tu tak tekan. Sekadar letak. Bila letak, yang badan ni akan pergi sikit. Tapi tak sampai 40%. Daripada 20 pergi 40. 5% yang pergi. Macam mana? Ke depan kan lagi. Duduk depan lagi. Bila ke depan, kan dia lebih agak-agak 40%. Kalau 40%, peha agak pinggang agak-agak straight tak? Straight. Sebab tu kalau orang sujud yang betul, kalau dia selak baju, 6 six pack. 6 bukan ini macam satu. Kita ini macam satu. Sujud pun salah. Ini macam satu. One pack lah. Dia panggil one pack. One pack. Ini ke depan. Tengok semayang sujud dah. Tapi makin lama makin ke depan, maju ke hadapan. Sebab apa? Sebab kalau sujud dengan betul, dia membantu untuk kerahkan perut. Belakang jadi straight. Lepas tu perut jadi keras. Okay? Cuba bayangkan 34 kali kerah perut. Kerah perut. Mana tak berketul. Jadi caranya ke depan kan. Kalaulah ke depan kan lagi, agak-agak peha biasa ni peha ni. Peha duk gini tak biasa. Saya ingat gini yang peha kan. Peha gini. Kalau ke depan kan lagi, peha jadi macam mana? Straight. Sebab nak ke depan kan peha jadi straight lah. Bila peha jadi straight, waktu tu berat badan memang betul 40-50 boleh ada dekat lutut. Habis mana pergi bakinya? Dia akan pergi kat tangan dengan dekat kepala banyak. Dekat kaki tetap 10%. Banyak tu juga. Sekadar letak aje. Dia akan pergi kat tangan lebih sikit dan dekat kepala. Jadi pandai-pandailah tangan tu nak buat macam mana sehingga kepala pergi maksimum. Sebab tu para sahabat dia mengadu kat Nabi lepas semayang. Semayang kan, Nabi semayang kan lama panjang kan. Dia jadi makmum. Dia kata, ya Rasulullah, sakit perut. Sakit perut. Sujud mereka sakit perut. Sakit perut tu bukan sakit perut ni. Maksudnya terik perut lepas semayang. Terik perut lepas semayang. Sebab dia sujud, peha dia gini. Ataupun macam ni sikit. Tapi bahaya juga kalau sini mau jadi jadi straight lah. Gitu. Sebab tu saya sebut banyak tempat. Sama lah juga. Walaupun ni kapet baru. Tapi ukur sekejap. Gini, berapa ni daripada putih tu? Berapa? Panjang sikit. Ya ke? Terang tengok. Siku, tak siku. Buat bukti. Situ. Tu curi sikit. Betul. Okey, satu. Dia lebih. Dia ni sikit besar sikit. Betul, sungguh. Yang ni besar sikit. Kebanyakan bagi setakat ni baru pertama kali tengok. Selain pada masjid-masjid negeri lah. Masjid besar, apalah. Ni masjid kecil ni. Ni baru ni besar sikit. Dia sepatut 3 hasta. Barulah boleh buat macam tadi. Kebanyakan saya tengok 2,5 hasta je. Ini besar. Ini tak sampai 3 hasta tapi dekat dah. Boleh lah. Sebab kebanyakan tempat dia nak banyakkan soft. Sebab tempat dia kecil, dia terpaksa buat 2,5. 2,5 hasta adalah sujud orang perempuan. Bukan sujud orang lelaki. Orang lelaki tak boleh nak amalkan sujud macam cakap tadi. Ketika sembahyang di seorang masjid. Kalau dia buat juga, dia akan termasuk dalam kain orang depan. Nak buat juga. Dia akan masuk kain orang depan tu. Tak boleh buat. Sepatutnya kena gini ataupun lebih sikit lagi. Sebab ni dah okey dah. Ya betul. Tak perasan pula. Memang boleh. Ataupun lebih sikit lagi 1-2 inci. Cukup-cukupkan 3 hasta. Barulah kita boleh buat peha duk gini. Kalau tidak, tak boleh buat. Jadi bila begitu, semua kepala ni, berat ni pergi kat kepala. Sebab tu ada orang yang sembahyang banyak, dahi dia ada lebam. Sebab sujud tu banyak sembahyang. Kalau sembahyang macam biasa-biasa, sehari 100 rakaat, boleh lebam. Dahi lebam. Jika sujud macam tadi. Tapi orang perempuan tak lebam. 1,000 rakaat pun tak lebam. Sebab bagi orang perempuan, dia 2,5 hasta saja sujud dia. Jadi dia
dia punya peha dia bukan gini. Gini. Apa dia panggil? Peha dan perut rapat. Gini. Orang perempuan. Orang lelaki gini. 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 Orang lelaki. Itu yang pergi jauh tu. Orang perempuan gini. Perempuan. Kepit. Okey. Wajib menekankan dahinya. Sampai situ loh. Stop loh. Wajib menekankan dahinya kepada tempat sujudnya. Dan meninggikan punggung. Meninggikan punggung pula. Tak boleh kalau tak tinggi. Maknanya kalau sujud atas tangga boleh tak? Tak boleh lah. Kalau ramai sangat sembahyang Jumaat, ada tangga. Sujud atas tangga yang ketiga. Mana lagi tinggi? Anak tangga yang ketiga. Dah penuh, nak buat macam mana? Boleh tak? 3, 1, 2, 3. Straight rasa tak? Tak boleh tu. Dah faham lah lepas ni. Oh, bila gitu, lain kali bila nak sujud atas tangga, tahulah nak buat apa. Undur lah. Dia sembahyang atas tangga. Atas tangga naik. Kat belakang ni ada soft lain. Ketika sembahyang, berdiri, ketika dia sembahyang, dia nak sujud tu atas tangga. Jadi bila nak sujud, cara untuk soft sujud, dia kena undur ke belakang. Tapi ada orang kat belakang, pandai-pandai lah nak macam mana. Masa orang tu duduk di antara dua sujud ke, baru dia sujud. Masa dia Sami Allahu liman hamidah, jangan sujud lagi. Kalau sujud atas tangga tak sah. Orang pakat sujud Allahu Akbar. Dia nak sujud macam mana? Kalau sujud tak sah, jangan sujud lagi. Bila orang belakang duduk di antara sujud je, pergi belakang sujud. Lepas tu orang belakang tu pandai-pandai lah kau nak buat macam mana nanti. Sujud atas punggung ke apa. Nanti kita akan bahas sebab boleh tak sujud atas punggung orang. Ada dibahas oleh para ulama. Dan meninggikan punggungnya. Tangguh loh. Itu sudah yang tasbih kafarah dan suratullah subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.